Okey, kita akan bincangkan kertas satu yang ini percubaan Johor. Dia tulis gerak gempur, tapi kertas ni digunakan sebagai percubaan negeri Johor. Okey, kita tengok satu-satu topik insya-Allah kan. Dalam soalan ni, dalam set soalan ni dia ada satu soalan yang salah kan, tapi tak apa nanti itu kemudian kita tengok. Yang pertama dulu kan. Okey. Soalan ni memang dahsyat. Set ni memang dahsyat soalan. Kalau kamu tengok pun memang gempak lah soalan ni. Soalan yang pertama kat sini, satu fungsi G ditarifkan oleh Gx sama dengan Ax tolak B. Jadi kamu dapat benda ni, jangan baca saja dalam ML. Kamu ambil, kamu tulis je. Kemudian, apa yang kita boleh buat kemudian, itu cerita kemudian. Kita tulis dulu, Ax tolak B. Okey. Dengan keadaan A dan B adalah pemalar. Diberi imej bagi 3. Bila dia kata imej bagi 3, maksudnya imej ni adalah 21, negatif 3 ni adalah objek. Nampak? Dia kata imej bagi 3. Macam mana tulis? Cara dia kita tulis macam ni. G negatif 3 sama dengan negatif 21. Kenapa macam ni? Dalam fungsi yang dalam kurungan ni, ini adalah X. X maksudnya adalah objek. Dan semua sekali ni sama dengan ni. Ini kita panggil dia imej. Imaji pula, tak apa. Lebih huruf. Okay? Tengok. Saya fokuskan. Handphone saya kadang-kadang dia autofocus kan. Okey. Manakala objek bagi 2 ialah 4. Jadi kat situ objek bagi 2. Tadi image ni objek bagi 2. Sorry. Objek bagi 4 ialah 2. Jadi objek dia siapa? Objek tu 2. Jadi kita tulis G2 sama dengan 4. Ini dulu. Dapat macam ni baru kita pecahkan masuk ke dalam formula kita ni yang dibagi ni. Kan? Jadi untuk soalan A, saya akan pecahkan Gx sama dengan Ax tolak B, maksudnya G negatif 3, maksudnya tempat X ni kena ganti dengan negatif 3. Dan tempat X ni gantikan negatif 3, dia akan jadi A negatif 3 tolak B sama dengan negatif 21. Tak cantik lah tulis macam ni, pelik bunyi dia. Jadi kita susun bagi cantik, negatif 3A tolak B sama dengan negatif 21. Biar je macam ni. Okey, nak cantikkan boleh tapi biar je. Kan? Okey. G2 pula maksudnya kita gantikan tempat X tu dengan 2. Tapi kita tak buat banyak kali lah sebab kita dah tahu. Takkan letak A2 tak cantik, kita letak 2A. Saya letak situ 2A tolak B sama dengan 4. Jadi kita boleh buat apa ni? Persamaan serentak. Boleh pakai kalkulator terus, boleh buat manual, tak ada masalah. Kan? Untuk hari ni saya akan buat secara manual. Manual maksudnya saya akan gunakan biasalah penghapusan tolak B. Habis negatif 3 tolak negatif 2 akan dapat negatif 5A. Sama dengan negatif 21 tolak 4, negatif 25. Negatif dengan negatif mati, A sama dengan 25 bahagi 5. Sama dengan A5. Bila A5, B ambil mana-mana yang mudah untuk kita selesaikan. Ambil yang bawah boleh sebab dia tak ada negatif kan. Saya akan gunakan bawah. 2A tolak B sama dengan 4. Jadi A kita 5. 2 kali 5 tolak B sama dengan 4. Jadi kat sini 10 tolak 4 sama dengan B. Oleh sebab itu B sama dengan 6. Kamu boleh buat jalan kerja ni menggunakan kalkulator terus buat soalan serentak. Dapat ambil tulis jawapan tu tak apa. Sebab yang ini yang penting. Dia nak tengok. Faham tak objek image? Sebab ini 2 markah. Okay? Itu A. Boleh boleh ikut apa-apa kamu tanya terus je Okey. B. Okay. Ya. Boleh sambung. Oh boleh okey. Cari objek yang dipetakan kepada diri sendiri. Ini penting Objek yang dipetakan kepada diri sendiri. Maksudnya apa? Kan map to itself, map onto itself Itu yang ini adalah kalau function dia Gx, maksudnya Gx sama dengan X. Ini maksudnya petakan kepada diri sendiri, nampak? Dia objek, dia image. Itu maksud petakan kepada diri sendiri. Jadi kita terus buat je lah. Gx sama dengan X. Mana Gx kita ni? Okey. Jadi siapa A kita? 5. Kita terus tulis 5X. B kita berapa? 6. Maksudnya negatif 6. Sama dengan X. Selesaikan saja. Selesai masalah. Jadi 5X tolak X akan dapat. Kita tulis dulu 6. Jadi 4X sama dengan 6. Jadi X sama dengan 6/4. Kita kecilkan.
X sama dengan 3/2. Okey. Dalam kertas 1, fungsi adalah antara topik yang kamu kena skor. Kamu kena ingat antara topik yang kamu kena skor. Fungsi kamu harus mendapat, kita target kat sini full mark. Kalau 4, 4 lah. Jangan rugi kat fungsi sebab fungsi soalan dia agak mudah. InsyaAllah boleh buat. Okey. Settle soalan nombor pertama. Okey, ini fungsi yang mudah, hanya melibatkan objek dengan image okey. Biasanya saya rasa soalan ni tak ada masalah sangat okey. Kita pergi dekat soalan nombor 2. Ini soalan topik fungsi juga tapi yang kebat. Ini jarang-jarang jumpa soalan ni. Perlukan pengalaman dan pengetahuan buat soalannya. Okey. Rajah 2 menunjukkan graf bagi GX sama dengan punca kuasa. Walaupun dia dah tulis. Sistem yang kita bina untuk diri kita, jumpa something, kita write something. Write something maksudnya apa? Kita tulis, kita input ke dalam otak kita supaya otak kita boleh tolong ingat fungsi ni ada wujud. Domain dia bagi domain berada di antara 3/4 dan 3 Okay. Kat sini maksudnya graf yang mana graf ni? Jadi bila graf ni maksudnya kat sini antara 3/4 dengan apa ni? 3 ni maksudnya kalau kita tengok secara ringkas lah, kita tahu dah graf ni. Domain maksudnya X dia ni. Ni paling minimum dia. Ni paling minimum. Paling maksimum dia kita ambil kat sini lah, dia buat graf dia kat sini. Jadi maksudnya kat sini adalah 3/4 dekat dia punya pintasan ni. 3/4 kat sini lebih kurang 3 lah. Okay. Graf bagi fungsi HX adalah image bagi GX di bawah pantulan pada GX sama dengan X. Ini adalah pantulan. Yang ini pun kamu kena ingat. GX sama dengan X ni sama juga Y sama dengan X. Jadi, ni kamu ingat, ni nota. Okay. Apa saja pantulan pada persamaan ni, kita panggil dia Y sama dengan X ni, adalah dia punya songsang. Tak kisahlah dia duduk macam mana pun, songsang. Songsangan. Okay. Kalau graf ni, kita ambil graf ni, contoh graf macam ni, dia bagi yang ini adalah GX. Maka dia punya pantulan dia kat sini, pusing pada ni adalah sama juga dengan G-1X. Dia punya songsang. Buatlah macam mana pun graf. Kalau kuadratik ke apa, buat. Dia akan jadi songsang. Tak kisah. Tengok contoh satu lagi saya buat kat sini. Contoh, kalau kita buat graf kuadratik. Graf kuadratik kan dia macam tu. Lebih kurang. Kita buat. Tapi kita punya tu kat sini. Nampak? Jadi kalau graf ni macam ni, yang ini GX kita, maka pantulan di mana? Pantulan dia kat sini. Pantulan ni adalah songsang dia. Songsang bagi suatu fungsi adalah pantulan pada garisan apa? Y sama dengan X ni. Tengah-tengah ni. 45 darjah. Itu maksud dia. Okay? Tapi kat sini dia ubah ayat dia, nampak? Dia kata apa? HX adalah image bagi GX di bawah pantulan, nampak? Dia tak bagi tahu HX ni songsang. Kita kena tahu sendiri. Jadi, bagi kita, dia suruh cari fungsi HX. HX adalah G-1X. Songsang dia. Jadi, bila dia suruh cari kita HX apa, yang kita cari adalah songsang. Ini macam mana nak buat songsang? Macam biasa kita buat ini, kita guna let Y. Saya gunakan let Y. Katakan Y sama dengan punca kuasa 2, 4X tolak 3. Kita pindahkan, dia akan jadi Y kuasa 2 sama dengan 4X tolak 3. Pindah negatif 3 ke sebelah, Y kuasa 2 campur 3 sama dengan 4X. Pindah 4 ke sebelah, X sama dengan Y kuasa 2 campur 3/4. Jadi, HX adalah sama dengan, tukar Y jadi X balik, X kuasa 2 campur 3/4. Okey. Itu untuk jawapan pertama. Saya terpaksa berhenti sekejap sebab dah azan kat sini. Saya stop sekejap. Okay. Boleh tengok-tengok sekejap. Okey. Saya sambung semula kan. Okey. Kemudian, ini boleh faham ke? Ni, okay. Boleh.
Okay. Yang B pula dia tanya domain. Domain untuk apa? Untuk H. Domain ni maksudnya X dia lah. Koordinat X dia kat mana? Tengok. Kalau tengok X dia untuk H ni, dia mula kita tahu. Dekat apa ni? Kosong. Jadi domain kita untuk soalan B ni, maksudnya X kita dekat kosong. Tapi berapa dia punya sampai mana? Kamu kena ingat, bila graf dia macam ni, dia adalah graf kuadratik. Graf kuasa 2. Bila graf kuadratik sebenarnya, nilai ni adalah dia pergi sampai infinity. Saya tak tahu sampai mana. Dia naik sampai mana. Akhirnya dia akan sampai sama dengan domain benda ni. Jadi final dia kita akan ambil untuk yang ini adalah sama. Kita dia akan dapat 3 juga. Sebab dia sampai infinity. Okey, itu domain dia. Yang C pula kat sini, kita ambil GHP per 2. Ini mudah je. Tengok soalan ni pelik kan? Itu mudah. Kita ingat, apa saja fungsi dia tak boleh jumpa dengan dia punya songsang. Contoh sebagai kat sini. Kalau fx dia jumpa dengan f negatif 1x, dia jadikan fungsi gubahan. Dia akan jadi f negatif 1x. Nampak? Fungsi gubahan. Kalau dia jumpa macam ni, dua-dua ni akan mati. Dia macam seolah-olah kalau dalam indeks dia akan jadi f per f tau. Mati. Jadi apa yang tinggal? Yang akan tinggal adalah x saja. Jadi kalau satu fungsi jumpa songsang dia, dia akan dapat x saja. Jadi soalan ni macam ni dia bagi G H P per 2, nampak? Dia sebenarnya adalah apa? Sama juga dengan G negatif 1 P per 2. Apa jawapan kita? Mati, yang tinggal apa? P per 2. Ni kena tahu. Kalau kamu tak tahu benda ni, kamu akan buat fungsi gubahan. Bila buat fungsi gubahan, bila melibatkan punca kuasa apa semua, pening. Nampak? Dia panjang cerita dia. Tapi jawapan tetap akan dapat benda yang sama. Tak ada masalah. Dia dapat benda yang sama juga. Kita masukkan, cuma bila kita nak masukkan GH ni, kita nak masukkan pecahan ke dalam punca kuasa. Itu yang jadi pelik tu cerita tu. Sebab tu dia nak tengok benda ni. Faham tak cerita dia? Kalau satu fungsi jumpa dia punya songsang, matilah dia seperti G dibahagi dengan G saja. Tinggal ni je. Sebab tu markah dia 3 tau. Satu markah je. Okay? Walaupun soalan dia susah sikit bagi saya lah. Ini antara soalan-soalan yang jarang-jarang dalam exam. Okay? Pergi terus soalan nombor 3 Okay. Kalau kamu nak tanya apa-apa, kamu stopkan saya. Kita stop kat situ kan. Kalau okey, saya jalan terus 10. 10 pula. Nombor 3. 10 orang pengakap terdiri daripada 6 orang lelaki, 4 orang perempuan duduk meliringi sebuah unggun api dalam satu bulatan. Yang ini. Yang ini sebenarnya adalah baru. Dalam silibus kamu ada, dalam silibus yang sebelum ni tak ada. Dalam silibus yang sebelum ni tak ada. Iaitu dia panggil dia pilih atur. Pilih atur dalam bulatan. Pilih atur dalam bulatan. Ni baru. Okey. Sekarang kita tengok soalan ni contoh. Okey. Sekarang kita tengok. 10 orang pengakap daripada 6 orang lelaki dan 4 orang perempuan. Jadi ada 10 pengakap semua. Okey, ada 6 lelaki, ada 6 perempuan, ada 4. Okay. Duduk meliringi sebuah unggun api dalam bentuk bulatan. Dalam bentuk bulatan, dia circle. Bulatan. Cari bilangan cara menyusun mereka jika tiada halangan. Tak ada masalah. Okey. Ini simple je cara buat dia. Apa kamu nak buat? Contoh, kalau kita bukan bulatan. Kalau kita bukan bulatan, kita buat terus, dia akan jadi 10 faktorial. Kalau 10 orang. 10 orang, kalau tak bukan bulatan, dalam satu barisan, dia akan jadi 10 faktorial. Tapi kalau dalam bulatan, formula ni akan jadi n tolak 1. Ini kena ingat, formula untuk bulatan. Tanpa halangan. Okay? Jadi contoh macam ni, dia akan jadi apa? Jawapan kita akan jadi A 10 tolak 1 faktorial. Jawapan kita adalah kali ini 9 faktorial saja. Ini kamu tekan kalkulator. Kalkulator saya. Kalkulator. 9
faktorial. Wow, banyak ramai memang ramai ni. 3, 6, 2, 8, 8, 0. Tu kena ingat kalau dalam bulatan, kalau garisan terus, barisan dia akan jadi 10 faktorial. Dia ambil semua. Bulatan dia tolak satu. Tu je beza sikit. Okey. Kemudian seterusnya kat sini kita tengok. Semua lelaki mesti diasingkan. Semua lelaki mesti diasingkan. Maksudnya apa? Lelaki ni dia tak boleh duduk apa-apa antara satu sama lain. Dia mesti diasingkan. Jadi kita susun. Untuk B sampai kapasiti boleh susun. Okey. Jadi semua ada 10 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita kena tengok ada berapa kes boleh wujud. Kenapa saya kata ada berapa kes? Tengok kes yang pertama. Kes yang pertama kita tengok perempuan ada 6. Kalau saya susun perempuan dulu. Perempuan lelaki, perempuan lelaki, perempuan lelaki, perempuan lelaki, perempuan. Okey. Tapi lelaki ada 4 orang aja. Nampak? Jadi perempuan akan jadi kat sini seorang. Nampak? Okey. Jadi dia boleh jadi apa? Bila kes jadi macam ni, maksudnya dia boleh berlaku berapa kes. Dia boleh jadi kat sini. Dia boleh jadi macam mana? Apa jadi kalau saya buat perempuan, lelaki, perempuan-perempuan dulu pula. Nampak? Dia boleh jadi kes lain. Berlaku. Okey? Jadi kat sini maksudnya cerita dia, macam mana saya nak asingkan semua lelaki ni. Kalau kita buat macam ni, jenuh panjang cerita dia. Jadi kita ubah cara, sistem. Jadi ubah sistem macam mana? Tengok. Ubah cara dia. Okey. Kita tahu cerita dia, susunan semua, tapi dia nak apa? Lelaki mesti diasingkan. Apa kita buat? Kita buat lelaki disatukan. Jadi apa dia akan jadi lelaki diasingkan sama juga dengan semua tolak disatukan. Itu sistem. Kita boleh guna ni. Semua tolak disatukan. Kita boleh dapatkan lelaki diasingkan. Pelik kan? Okey. Jadi apa kita buat? Saya akan buat disatukan. Disatukan senang. Kenapa senang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita satukan 4. 4 orang ni kita satukan. Sebab apa? Ada 4 orang lelaki. Jadi 4 orang lelaki akan bertukar-tukar tempat antara satu sama lain. Dia akan jadi 4 faktorial kat dalam ni. Dia tukar-tukar tempat antara satu sama lain. Tukar sama-sama dia orang. Okey. Kemudian semua sekali ada berapa? Semua sekali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nampak? Tapi sebab dia dalam bulatan 7 kumpulan ni, kita kena tolak 1. Ini formula bulatan. Itu je kena tengok. Jadi jawapan kita akan jadi kat sini 4 faktorial darab dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya tolak 1. 6 faktorial. Kita kena faham tu cerita dia. Yang ini apa? Yang ini lelaki yang disatukan. Ni saya tengah buat lelaki disatukan. Cikgu. Ya. Lelaki ada 6 orang. Saya terbalik buat Sorry. Nasib baik kamu tegur. Terbalik. Dia yang kita nak apa? Semua lelaki mesti diasingkan. Okey. Saya betul-betulkan nombor dia. Jadi sini akan jadi 6. Salah baca. 6 faktorial kan. Okey. Jadi kat luar ni tinggal 4 je lah. Adam. Tukar balik. Jadi kat sini untuk lelaki yang disatukan adalah 6 faktorial darab dengan 1, 2, 3, 4, 5. Nampak? Dia yang kumpulan ni kita panggil 1. 1,
2, 3, 4, 5. Tapi sebab dia bulatan, kita tolak 1 tinggal 4 faktorial. Sama je nombor dia. Cuma kepahaman kita salah. Okey. Jadi jawapan kita dapat kat sini. Lelaki disatukan 6 faktorial darab 4 faktorial. Jadi berapa lelaki yang diasingkan? Maka lelaki yang diasingkan adalah sama dengan semua. Semua kita dapat tadi nampak? 3, 6, 2, 8, 8, 0. Tu semua. Tolak dengan ni. Dapatlah jawapan dia. Okey, cuba tekan. Tiga, 4, 5, 600. Kamu akan dapat sama dengan 3, 4, 5, 600. Nampak? Boleh faham, Adik? Boleh. Ya. Jadi kat sini, ini antara soalan-soalan yang jarang jumpa dalam exam sebab benda ni adalah benda yang baru diperkenalkan dalam KSSM. Maksudnya kamu lah. Dan sebelum ni tak ada benda ni. Bulatan tak ada. Pilih atur bulatan tak ada sebelum ni. Sebelum ni pilih atur biasa je. Belum jumpa lagi bulatan. Okey. Pergi nombor 4. Yang ini pun dia satu saya suka Johor. Soalan dia pelik-pelik. Walaupun pelik-pelik, benda dia yang penting dalam MA. 98% daripada pelajar di sebuah sekolah tertentu menghadiri aktiviti co-curriculum. Ayat pertama dia kata 98%. Okey. Sekumpulan pelajar dipilih secara awak. Kebarangkalian semua pelajar dipilih hadir aktiviti co-curriculum lebih daripada 0.609. Jadi kat sini apa yang penting topik dulu. Nampak pada kebarangkalian. Kebarangkalian ada dua, binomial ataupun normal. Yang ini kita tengok cerita dia biasanya kalau macam ni dia mesti melibatkan, kita panggil dia yang satu ni adalah binomial. Bila binomial maksudnya kita kena ada P siapa, kita kena ada Q siapa dan kita kena N siapa dan R dia tanya apa. Okey. Jadi nak tengok cerita dia kena tengok dia tanya apa dulu. Dia tanya kat situ cari nilai N. Okey. Jadi bila kebarangkalian ni apa? Semua pelajar dipilih hadir. Jadi cerita dia pasal kehadiran orang yang hadir. Okey. 98% pelajar sebuah sekolah tentu menghadiri. Maksudnya P kita adalah 0.98 yang hadir. Okay. Q pula 0.02 tak hadir. Dan N kita dia tak bagi tahu. Okay. Cuma kat sini dia kata perkataan dia kebarangkalian semua pelajar hadir. Kalau semua hadir maksudnya apa? Kalau ada N, R kita sama dengan N. Sebab semua hadir. Kan? Jadi A kita, formula kita kat sini adalah untuk binomial adalah P X sama dengan R sama dengan NCR darab dengan P R darab dengan Q N tolak R. Ini formula yang diberikan. Okey. Jadi kita masukkan yang kita nak. Kita tahu kebarangkalian dia bagi kat situ 0.6099. NC. R kita pun N juga sebab dia kata semua. P kita adalah 0.98 kuasa N. Darab dengan Q kita adalah 0.02 N tolak N. Kosong. Dan dalam matematik kalau NCN sama dengan NC kosong dan jawapan dia adalah sama dengan 1. Jadi 1 darab berapa kita tak pakai. Sama juga kuasa kosong, apa-apa pun nombor kuasa kosong juga sama dengan 1. Ni pun kita tak pakai. Yang tinggal ni je. Ni sebab unknown dia duduk belah kiri ni saya kena susun bagi cantik lah. Jadi 0.98 kuasa N
sama dengan 0.6099 sebab biasa kita nak dapatkan anun kita duduk belah kiri. Jadi kalau macam ni, soalan dia indeks. Dia nak cari indeks. Kalau nak cari indeks, jalan terbaik kita akan tukarkan dia kepada log. Kamu hafal je. Jadi soalan macam ni kita akan pakai formula AX sama dengan B. Yang mana X sama dengan log B bahagi log A. Ni formula dia. Ingat formula ni. Jadi contoh soalan ni kita terus buat N dia sama dengan log 0.6099 bahagi dengan log 0.98. Tekan kalkulator sahaja. Habis Okay. Oh, saya silap sikit ni. Perkataan dia saya salah perkataan dia. Okey. Saya lupa kat sini semua pelajar yang dipilih hadir pada dapat point ni. Sepatutnya N tak boleh point. Tapi kat sini perkataan ni saya terlupa tak baca tadi. Lebih. Bila lebih kat sini kita kena buat lebih besar. Lebih besar. Okey. Simbol lebih besar. Dan bila simbol lebih besar, bila kita pindahkan log dia akan terbalik bertukar menjadi lebih kecil. Okey. Kenapa dia bertukar lebih kecil? Tengok saya cerita. Apabila kita buat ketaksamaan. Ketaksamaan bila kita pindah-pindah, dia tak boleh berlaku, kita panggil dia ketaksamaan ya. Kan? Dia tak boleh berlaku bahagi dengan nombor negatif. Sebab kalau berlaku kita buat pembahagian negatif, maka simbol akan bertukar. Nampak? Jadi mana ada tukar negatif kat sini? Kamu kena ingat yang kita pindahkan adalah log 0.98 dan apa-apa log yang kurang pada 1 nilai negatif. Kalau kamu tekan kalkulator log 0.98 jawapan kamu akan jadi negatif. Sebab dia kurang pada 1. Dia akan jadi negatif. Nampak? Log 0.98 dia akan dapat nilai dia negatif. Jadi bila kita pindahkan ke sebelah sini, seolah-olah kita bahagi dengan nombor negatif, simbol dia bertukar. Okey, itu kita tekan kalkulator teruslah. Log 0.6099. Okey, bahagi dengan log 0.98. Kita akan dapat kat sini 24.47. Jadi N yang lebih kecil daripada 24.7, maka N kita sama dengan 24. Okey. Ada soalan, Aziz? Boleh? Boleh. Boleh Okey. Boleh, saya teruskan. B. B ni dia lagi dahsyat. B ni. B kena hafal betul tengok. B ini adalah taburan normal. B Saya cerita tentang taburan normal pula. Okey, taburan normal dia ada graf loceng kan. Kat sini dia bagi kat situ diberi bahawa P tengok modulus Z ni lebih kecil pada M sama dengan 8P. Z lebih kecil atau sama dengan negatif M. Ini kamu kena faham. Okey. First kali yang biasalah. Yang biasa tak ada masalah. Ni kat sini. Bila normal. Ni okey. Kan? Kalau sini Z, sini negatif Z. Nampak? Kan? Kawasan ni kita panggil dia. Kan? Yang ini maksudnya lorek dia apa? Lebih besar. Lebih besar kan. Okey. Letak kat sini. Sini bukan Z. M. Negatif M. Yang ini Z lebih besar daripada M. Dalam normal, lebih besar sama dengan, ada sama dengan, tak ada sama dengan, tak ada efek. Sama cerita dia. Dan ini adalah Z lebih kecil daripada negatif M. Dua-dua ni sama besar. Kan? Dua-dua ni sama besar. Maksudnya,
Ni dengan ni sama, benda yang sama je. Tak masalah. Okey. Kat tengah ni, kat tengah ni dua-dua ni. Okey. Kat dua-dua ni adalah yang ini kita panggil dia modulus Z. Lebih kecil daripada M. Ni. Nampak? Kalau lebih besar macam mana? Kalau lebih besar, modulus Z lebih besar daripada M yang ni, dua ni. Campur, hasil tambah dua tu. Ni, saya lukis sini. Ini M, ini negatif M. Ni. Tambah dua-dua ni lebih besar. Kalau lebih kecil, yang tengah. Itu kena ingat. Kalau dia bagi modulus. Yang ni kadang-kadang yang tak ramai yang sangkut kat sini. Okey. Bila dapat macam ni, senanglah cerita dia. Maksudnya macam mana nak dapat luas kawasan ni? Luas kawasan ni adalah sama juga dengan kat sini semua. Semua maksudnya satu tolak dengan kiri kanan. Maksudnya 2 kali Z apa ni? P saya lupa letak. P Z lebih besar daripada M. Sebab luas ni dengan luas ni sama. Okey, jadi yang tengah-tengah adalah semua tolak 2 kali. Faham? Okey. 8P pula yang ini Z ni lebih kecil daripada negatif. Lebih kecil bagi M sama tak dengan lebih besar? Sama. Jadi maksudnya yang ini kita boleh tukar bagi sama jadi unknown dia. Z kan lebih besar daripada sini M. Nampak? Kan? Cuma bila kita tulis dia dalam bentuk apa ni kebarangkalian macam ni agak keliru. Jadi saya tukarkan dia ke dalam bentuk algebra yang biasa kan. Jadi seolah-olah dia jadi 1 tolak 2x sama dengan 8x. Senang baru nampak cerita dia. Okey. Jadi kita akan nampak 1 sama dengan 10x. Jadi x kita adalah 0.1. Siapakah x kita? X kita tu adalah P Z lebih besar daripada M sama dengan 0.1. Ini nak faham cerita dia je. Kan? Okay. Lepas tu soalan minta apa? Soalan minta markah 1 je tak seronok betul. Panjang cerita dia ni. Kan? Okay. Yang dia minta P Z lebih kecil daripada M. Kalau lebih besar 0.1, lebih kecil berapa? P Z lebih kecil daripada M. Ni lebih besar pada M, lebih kecil pada M sini, semua sekali. Kan? Jadi kita akan dapat jawapan sama dengan 1 tolak 0.1 sama dengan 0.9. Itu PZ lebih kecil pada M kan. Okey, sekarang dia nak nilai M. Berapakah nilai M? Jadi macam mana kita nak cari nilai M? Kita pakai yang ni lah. Nampak? Kita pakai macam mana nak cari nilai ni? Nilai M ni kita cari dekat kita punya table jadual kan. Table kita sekejap tulis dulu. Kita dapat itu P dan Z lebih besar daripada M. Pakai lebih besar senang sikit 0.1. Sebab 0.9 tak ada dalam table kita tak ada 0.9. Kita pakai 0.1. Table ada tak? Ada. Ini table dia. Jadi apa saya akan buat kat sini untuk table ni, saya akan buat macam ni. Okey, sekarang saya nak cari 0.1 kat dalam ni. 0.1. Jadi apa saya buat, saya akan pergi cari kat dalam ni 0.1 sama ada tepat ataupun lebih. Kan, tepat ataupun lebih. Okey, saya akan cari 0.1 kan. 0.1 1003 nampak ni. Ini 1003 lebih. Kan? Ini dah kurang, tak boleh lah. Jadi paling dekat dengan dia adalah 0.1003. Jadi saya letak 0.1003. Yang ini 000. Jadi bila kita tolak, kita jangan tolak ni. Kita tolak macam 1003 tolak 1000 saja. Kan, tolak kat belakang. Jadi kita akan dapat 3. Bila tolak 3, kita kena tengok dekat tolak 3. Kan? Tolak bukan nilai 3, tengok dalam ni 3. Tolak 3. Paling dekat kat sini adalah antara 4 dengan 2.
Okay, antara 4 dengan 2. Kita nak ambil yang mana? Biasanya kita akan ambil yang lebih. Betul, saya akan ambil 4. Jadi saya akan ambil kat atas dia nombor dia 2. Kita tolak 4. Dekat sini 8. Dekat sebelah sini 1.2. Jadi jawapan kita kat sini M adalah sama dengan 1.282. Okey. Boleh tak? Ingat lagi ke? Ingat. Cuma yang dekat tolak tu dia antara 2 dengan 4 tu kalau dia ambil yang mana terhampir je kan. Terhampir. Kalau kamu ambil 2 boleh tak? Ambil 2 jadi jawapan kamu 1. Boleh ke? Boleh juga. Boleh juga, betul. Jadi jawapan kita, katakan pelajar tu jawab 1.282. Seorang lagi kawan jawab 1.281. Dua-dua jawapan ni diterima. Sebab dia tak dapat benda yang tepat. Okey, kita ambil paling dekat saja. Boleh Okey. Ya. Terus pergi. Seterusnya nombor bulatan. Bulatan ni senanglah sebab form 5 kan. Form 5 baru belajar. Okey. Cuma kadang-kadang bulatan ni dia ada kawan dia lah kan. Jadi bulatan formula dia hanya biasa je bulatan. Bulatan dia ada formula pasal sektor, sudut, radius. S sama dengan R theta dengan area sama dengan 1/2 R cos 2 theta kan. Kemudian kalau ada tembeling lah, tapi soalan ni tak ada tembeling. Kita bagi je lah tembeling ingat je. Tembeling theta R, tembeling adalah A sama dengan 1/2 R cos 2 theta tolak sin theta. Itu untuk tembeling lah. Okey, saya tengok soalan ni. Soalan yang ada gambar rajah, step pertama kita label dulu dekat mana kita boleh buat kan. Okey. Segitiga bersudut tegak, trigonometri. Boleh jadi kat sini, Pythagoras theorem boleh berlaku kat sini. Bila melibatkan segitiga bersudut tegak. Diberi bahawa ED 10. ED 10. Jejari 6. Ini kita boleh label lah. Kalau sini 6, sini 6. Nampak? Jadi kita akan dapat apa sini? 12, 10. Jadi kita boleh cari panjang semua ni. Nampak? Kita boleh keluarkan. Ini 10, ini 12. Kita boleh pakai Pythagoras theorem kalau perlu. Kalau dia tak mau, tak payah pun tak apa. Okey. Jadi kalau nak, tak. Kalau nak, tak nak, tak apa. Lagi satu, kita boleh dapat sudut. Kat mana boleh dapat sudut? Kat sini. Sudut kita guna apa? Tan. Kat situ boleh dapat sudut. Lepas tu soalan tanya. Sudut EAD dalam red. Bila EAD dalam red, kamu boleh tulis kat situ tan. Negatif 1 EAD. Sama dengan 10. Sorry. Tan negatif 1 pula. Tan sudut EAD sama dengan 10/12. Jadi sudut EAD adalah sama dengan tan negatif 1. Sudut 10/12. Apa? Dia nak dalam radian, pastikan mod calculator kamu tu terus dalam red. Terus dapat jawapan. Okey. Mod dalam red. Dia shift tan. Masukkan terus 10/12. Jadi saya dapat terus 6947. 6947. Jadi jawapan kita akan dapat 0.6947. Kita letak sini. Sini 0.6947 red. Okey? Dapat. Kalau kamu salah bunda sikit tak ada masalah, dia halal je. Kan? Di sini dia boleh, belakang ni dia boleh jadi sampai 0.648 boleh. Kan? Nampak? Tak ada masalah. Okey. Seterusnya kat sini, panjang lengkok CD. Panjang lengkok CD. Okey, bila nak buat panjang lengkok CD, kena ingat panjang lengkok CD ni, dia kena ambil sudut kat tengah, bukan kat ujung, kat tengah. Lengkok dia kat sini. Ini apa kaitan dia? Yang ini kita belajar dalam bulatan tingkatan 3. Bulatan iaitu sudut di pusat dan sudut di lilitan. Nampak?
Sudut di pusat sudutan apa kaitan dia? X 2X, 2 kali ganda. Nampak? Walaupun benda ni macam ni, dia lain sikit je ni. Tapi nampak sebenarnya konsep dia sama, nampak tengok. Yang ini adalah di lilitan. Yang ini adalah di pusat, nampak. Sudut yang sama, C kaki dia D. Dia maksudnya dia 2 kali ganda. Yang kat tengah ni adalah 2 kali ganda yang ni. Okay, kamu ambil kalkulator yang tadi kita buat tu, darab 2 je. Terus. Okay, sama dengan darab 2. Terus dapat kat situ, saya letak sudut dia kat sini 1.3895. Dan kita terus boleh buat panjang B ni. Jadi jawapan untuk B adalah R theta je pun. S sama dengan R theta. Radius kita kat situ 6. Sudut kita 1.3895. Selesai. Belum selesai. Selesai kamu, saya cakap selesai, kamu pun buat dekat ni je kan. Kena tekan kalkulator lah. Dia dapat. Okay, 6 darab 1.3895. 8.337. Perpuluhan bagi lebih tak apa, kurang jangan. Lebih tak apa, kecuali kalau soalan tu minta. Kalau soalan kata 2.40, 2. 2 angka berarti 2. Kalau dia tak minta, ambil je. Apa kalkulator bagi, ambil je. Okay. C. Luas rantau berloret. Ni idea dulu. Dan biasanya kalau luas, idea untuk luas, kita bagi dalam bentuk lukisan. Luas, dia lebih mudah kita terangkan dalam bentuk lukisan. Macam mana cari luas ni? Kita buatlah bentuk lukisan. Okey, macam mana bentuk lukisan tu? Bentuk lukisan tu kita boleh buat macam-macam lah. Contoh macam ni. Macam mana cari luas ni? Okay, apa saya buat? Idea saya akan ambil luas kawasan berlorek. Kawasan berlorek sama dengan, tengok, jadi. Luas apa? Luas segitiga. Luas segitiga besar. Kan? Ataupun luas segitiga lah ambil. Luas segitiga besar. Okey, tolak dengan apa kita tolak ni? Kita boleh tolak dengan luas ni. Panggil luas tembeling pun boleh. Dapat luas ni. Maksudnya saya akan tolak dengan ni. Tapi nak dapat benda ni adalah macam-macam cara nak saja cari luas segitiga dengan ni pun boleh. Semi bulatan tolak tembeling ni pun dapat ni juga sama kan. Tapi saya pilih yang mana? Kita buat satu tolak dengan saya guna ambil segitiga lah. Segitiga. Sebab tu kita idea kita nyatakan segitiga campur sektor boleh. Macam tu. Sebab tu luas dalam bentuk kita bagi dalam bentuk lukisan. Dan jangan lukisan kosong, ada maklumat. Contoh luas segitiga ni 12, 10, cantik. Boleh buat lah. Okay. Untuk yang ini pula macam mana? Yang ini kita nak guna solution of triangle. Jadi kita kena ada satu sudut dan panjang-panjangnya. Kan? Jadi sudut akan ambil sudut sebelah sini. Tak ada pula tapi boleh cari. Nampak? Kenapa boleh cari? Ni dengan ni adalah 180. 180 means pi. Pi minus 1.3895. Kita tulis terus itu. Pi tolak 1.3895. Saya tak tolak lagi sebab apa? Kita pakai kalkulator tu. Dan kiri kanan dia radius. Radius dia 6. 6. Okay. Untuk yang ini mudah sebab apa? Kita ada sudut, kita ada radius. 1.3895. Sebelah sini adalah 6. Okay. Jadi saya boleh masukkan formula. Dia banyak-banyak kaedah. Sebab tu masa kita buat perancangan tu kita nyatakan bentuk lukisan. Segitiga 1/2 darab 12 darab 10. Tolak dengan yang ini 1/2 AB sin C. AB sin C. AB maksudnya 6 kali 6, 6 kuasa 2. Sin pi minus 1.3895. Okay. Campur dengan luas sektor. 1/2 R square theta. 6 kuasa 2 theta. Lebih kurang dari situ dia. Nampak? Kan? Jadi terus tekan kalkulator. Ambil kalkulator. Ni saya tekan 0.5 lah. Darab 12, darab 10. Okey, minus dengan mana turunan? Ni.
Kurungan yang ini 0.5 again 0.5 time 36 602 darab dengan sin. Sin kita dalam red. Nak pastikan kalkulator kamu red. Okay, pi shift pi minus dengan 1.3895. So, kemudian kita tambah dalam kurungan ni 0.5 darab 36 darab dengan 1.3895. Siaplah. Saya dapat jawapan saya kat situ adalah 17.28. Nampak idea dia macam mana? Ada jalan kerja lain, boleh pakai semi bulatan, tolak tembereng, dapat asalkan idea dia betul. Boleh ni? Boleh. Ya, okey. Dia faham Dia naik masa kita pun tak banyak. Okey. Nombor 6, nombor 6 kat sini. Topik apa? Rajah 6A menunjukkan A ada B ke? Oh, ada. Kakak tengok pelik. A, okey. Menunjukkan padangan hadapan sebuah pintu. Okey. BAC adalah sebahagian daripada graf. BAC yang atas tu. Y sama dengan 9 tolak X kuasa 2/6 atas ni. A adalah titik tertinggi, maximum point. Cari luas permukaan pintu. Luas permukaan pintu. Okey. Jadi kat sini idea kita apa? Kita luas permukaan sama, kita cari luas ni dengan luas ni. Ni dengan luas ni kan. Jadi kat sini berlaku satu benda. Kita nak cari luas untuk lengkung. Macam mana nak kira? Apa idea untuk luas lengkung? Luas lengkung kamu hanya belajar dalam pengamiran. Pengamiran. Tapi kena tengok koordinat. Macam mana jadikan koordinat? Kena tengok. Macam mana kita nak tukarkan benda ni. Tapi yang ni senang. Yang ni senang kita boleh buat. Tak ada masalah. Okey. Jadi kita tengok kat sini. First kali apa saya buat? Sebab dia bagi yang ini maximum point. Okey. Kemudian saya jadikan dia punya lengkung ni sebagai paksi. Macam tu. Ni maksimum. Macam tu lebih kurang. Jadi maksimum kat sini adalah dia bagi titik A. Tinggi titik A adalah 0.5 kaki. Kita ambil kat sini tinggi dia 0.5. Dan kat sini kita boleh faktor benda ni. Dan faktor ni kita akan dapat point ni dengan point ni. Kita anggap benda ni adalah paksi X. Saya akan ambil faktorkan dia 9 tolak dengan X kuasa 2/6. Okay. Kalau nak pakai kalkulator, let jadikan sembarang kosong dulu. Tak apa, pakai kalkulator. Tak masalah faktor. Ambil kalkulator, faktor yang kuadratik tu. A kita negatif 1/6. Okay. Kemudian B tak ada. Okay. Kemudian C ada. C 9. Jadi kita akan dapat, saya dapat kat situ X sama dengan 7.35. Dengan negatif. Okey, seorang negatif, seorang positif. 7.35. Okey, tengok. Setakat ni boleh faham? Cuma kadang-kadang dia pakai, kalau kamu pindah-pindah tu, dia jadi cerita lain lah. Kalau pindah-pindah tu jadi pakai punca kuasa. Kan? Kat sini ni. Okay. Kemudian tinggi dia bagi 0.5. Tinggi dia. Jadi kita kena tengok 0.5. 0.5 dia bagi tinggi kat situ. Oh, tak boleh. Sekejap. Sebab dia bagi, tak boleh pakai ni. Tak boleh pakai ni je. Sebab dia bagi tinggi 0.5 tu saya upasan. 0.5 ni saya upasan. Silap. Ni salah
Okey. Silap. Saya salah. Kan? Bila dia bagi tinggi 0.5, saya lupa tengok. Sebenarnya yang penting bila graf kuadratik, kalau kita lakarkan graf kuadratik betul-betul, kita akan dapat kat sini, sepatutnya 9 ni adalah dia punya pintasan Y kita je kat sini. Ni adalah kita punya 9 sepatutnya. Kedudukan dia. 9 Bila 9, sini akan jadi, bawah ni akan jadi negatif 7.35. Betul kita buat tadi, cuma tak kena dengan gambar. Macam tu. Jadi bila dia nak tinggi 0.5, jadi kat sini je sebenarnya. Ni pintu dia tu. Macam tu je. Sebab tu kalau kamu tengok, dia bagi tinggi sini 8.5, sini 0.5. Jadi total semua 9. Baru betul gambar ni. Tadi silap saya buat. Gambar dia tak kena. Ini gambar baru betul. Okey. Bila jadi macam ni, baru kita boleh cari dia punya luas. Senang. Kita hanya perlu cari luas di bawah graf. Okey. Nak cari luas di bawah graf kat mana? Kita kena cari point dia. Kat mana point dia untuk X kat sini? Untuk X kat sini. Dan kita tahu Y kita berapa? Y kita kat sini adalah apa? 8.5. Jadi kita akan dapat X dia. Kita masukkan persamaan kita Y sama dengan 9 tolak X kuasa 2 per 6. Dan Y kita adalah 8.5. 9 tolak X kuasa 2 per 6. Saya pindah macam tu je. Akan dapat X kuasa 2 per 6 sama dengan 9 tolak 8.5, 0.5. 6 naik atas, X kuasa 2 sama dengan 3. X sama dengan punca kuasa 2, 3. Ni cantik. Jadi kat sini adalah punca kuasa 2, 3. Yang ini adalah negatif punca kuasa 2, 3. Baru betul. Gambar. Okey. Jadi macam mana cari luas di bawah graf? Semua ni terus direct. Kita pakai pengamiran terus. Okay, kat sini luas pintu adalah sama juga seperti pengamiran daripada negatif punca kuasa 3 pergi punca kuasa 3 persamaan tu. Persamaan tu adalah 9 tolak X kuasa 2 per 6. Okay. Dia tanya luas. Dia tak bagi tahu topik ini pengamiran. Jadi kamu tak payah tunjuk pun jalan kerja pengamiran. Kamu tunjuk ni je, lepas tu kamu tekan kalkulator terus. Ingat dia bukan topik pengamiran ni. Jadi kita boleh pakai pengamiran yang ni terus. Pakai yang ni terus. Kalkulator kamu ada kan yang ni. Okey. Saya boleh letak kat sini terus punca kuasa 3 bawah negatif punca kuasa 3. Kat sini function dia terus letak 9 tolak dengan X. Alpha X kuasa 2 per 6. Terus dapat jawapan kat situ. Okey, jawapan kita akan dapat 30.6. Nanti. Kalkulator kamu boleh tak, Aziz? Kalkulator ni saya tak boleh. Dia kena yang buat mana? Apa ni 570 ms. Yang hitam tu kan? Boleh. Buat ikut kamu type ni. Kalau yang hitam tu kamu type tekan ni, dia sama juga tekan ni. Tekan dekat apa tu, dia akan keluar macam tu. Betul? Betul je. Betul. Okey, lepas tu benda ni kamu type je 9. Type 9 tolak sama alpha X. Kamu tekan alpha X, dia akan keluar X kuasa 2, lepas tu per 6. Per 6, lepas tu kamu koma je. Koma punca kuasa 2 dari mana? Dari bawah dulu. Jadi negatif lah. Negatif 3, koma punca kuasa 3. Cuba try. Dapat tak? Dapat. Dapat kan? Maksudnya dia boleh buat lah. Dia dapat sama kan? 30 kan? Dapat. Okey. Macam tu. Maksudnya kalau kita ada soalan yang kita perlu buat pengamiran,
Tapi soalan tu bukan pengamiran. Dia bukan pengamiran. Maksudnya dia tak ada, dia tak bagi tahu pun pengamiran. Kita tahu sendiri. Jadi markah tu markah dia 3 tau. Markah dia hanya perlu tahu ni je. Ni dah jawapan. Jawapan betul. Ni jalan kerja, jawapan. Dah habis. Idea jalan kerja, jawapan. Cukup. Lukis graf ni. Settle. Boleh ya? Okay. Jadi lepas ni kalau kita jumpa katakan nak cari luas ke isi padu, bab nak buat pengamiran tu, kita tak payah tunjuk. Kita tulis apa kita perlu kami, tekan kereta. Okay. Tapi tengok markah lah. Kalau kat sini markah dia sampai 9, dia mungkin dia suruh tunjuk kot. Tapi tak pernah jumpa lagi markah banyak macam tu. Okay, nombor 6. Nombor 6B kat sini. Rajah 6B menunjukkan satu graf lengkung dengan garis lurus Y sama dengan fx ni dua. Maksudnya garis lengkung tak pun nampak garis lengkung ni. Kan? Ini garis lengkung. Macam main-main dia buat kan garis lengkung. Ni Y sama dengan gx. Garis lurus ni adalah Y sama dengan fx. Okey. Diberi bahawa pengamiran 0 sampai H adalah 6. Maksudnya apa? Luas. Kat mana? Kita lorek. 0 sampai H. Oh, dia suruh lorek. Memang dia suruh lorek. Kita lorek. Dia suruh lorek. 0 sampai H. Sini. Di bawah graf. Tempat lain di bawah graf. 0 sampai H. Yang ini maksudnya luas dia berapa? 6. Dia suruh lorek. Dia nampak kamu lorek tu, okey, betul. 6. Dia bagi satu markah. Okey. Cari kawasan dalam sebutan M untuk kawasan yang dibatasi oleh. Okey. Bila dia kata dibatasi, kita ready. Kita kena buat batas yang baru dia. Okey. Apa batas dia? Jangan buat kat sini. Sini jawapan untuk A. Dia suruh lorek je. Kita buat sini. Yang dibatasi oleh paksi Y. Paksi Y. YGX ni, okey dah. Satu lagi YFX ni. Kamu nampak batas dia kat mana ni kawasan ni? Terkepung oleh tiga-tiga tu. Itu soalan ni. Okey, dia nak apa? Cari kawasan dalam sebutan M untuk kawasan, cari kawasan. Find the area in term of M. Luas ke saya? Soalan ni find the area in term of M. Cari kawasan dalam sebutan M. Untuk kawasan yang dibatasi oleh paksi Y. Sekejap, saya tak faham soalan. Saya rasa dia cari luas kot. Sebab dia kata find the area. Tu pelik tu. Kan? Mungkin luas kot. Kamu rasa apa? Luas Luas kot Maksudnya dia suruh cari luas kawasan. Luas kawasan ni kan. Okay. Itu kita tengok situ kan. Okay. Sini. Yang ni 02M. Sini kat sini kita tengok kat situ luas segitiga tu dia cari luas segitiga. Luas kawasan kecil tu kita ambil trapezium ni. Kena pakai trapezium. Tolak luas di bawah graf. Okey. Jadi idea saya kat sini untuk B. Idea saya akan carikan luas yang kecil tu. Kawasan sama dengan trapezium. Trapezium maksudnya sini saya pakai ni semua trapezium. Tolak dengan ni. Luas di bawah graf. Macam tu bentuk dia. Luas di bawah graf. Maksudnya
Trapezium tolak yang ni. Dapat ni. Jadi bila trapezium kita perlukan tinggi sebelah sini adalah 2M. Tinggi sebelah sini adalah M. Okey. Bawah dia adalah H. Bawah dia adalah H kat situ. Kemudian luas kawasan ni dia bagi. Ni 6. Luas ni adalah 6. Masalah kat sini adalah kita tak ada H. Kita ada H. Kita kena pergi cari H dulu ni. H kita tak ada. H. Titik ni. Ya, saya tengok. Dia bagi 8. Tengok ni. Sebab ni dia nak dalam sebutan M saja, H dia tak mau. Dia dapatkan H ni. Okey. Saya dapat H. Baru saya perasan. Ni garis lurus. Dia ni garis lurus. Bila garis lurus, kita ada 3 koordinat. Garis lurus yang ada 3 koordinat. Maksudnya sini 0, 2M. Oh, dahsyat soalan ni. Yang ini H dengan M. Yang ini 8, 0. Okey. Bila garis lurus, yang ada 3 titik, yang kita boleh kaitkan kat sini adalah kecerunan. Maksudnya kecerunan dia orang ni mesti sama. Kecerunan sini dengan kecerunan ni sama. Jadi kalau kita ambil kecerunan, saya akan ambil kat sini. Yang ini saya ambil adalah 2M tolak M per dengan 0 tolak H. Sini ya. Okey. Dan satu lagi saya tak nak ambil yang ada kaitan dengan H dah. Saya akan ambil yang ini dengan ni. Jadi kat sini kita ambil 2M tolak 0 per dengan 0 tolak 8. Nampak? Dan kecerunan dia mesti sama. Jadi saya akan jadikan persamaan kat sini tinggal M per negatif H sama dengan yang ni 2M per negatif 8. Okey. Jadi kat sini kita boleh dapatkan H dengan cara M dengan M mati ni. Kan? Jadi negatif dengan negatif matilah 1 ni tinggal 4. Jadi automatik kita boleh bandingkan MH sama dengan 4. Okey. Kan? 2-3 kali tengok juga tu. Kan? Jadi kita dapat H4. Dapat 4 baru kita boleh buat luas kawasan kita terhadap M. Luas trapezium 1/2. 2M campur M. Kiri campur kanan, darab bawah. 4 tolak dengan 6. Kita akan dapat jawapan kat sini 2. Ni 2 kali 3M. Tolak 6, kita akan dapat 6M tolak 6. Oh, dahsyat soalan ni. Okey. Boleh nampak Aziz? Boleh tak? Boleh. Dia pergi sana, saya pun sangkut juga sekejap. Kan? Tengok soalan, dahsyat soalan ni. 3 markah yang dia bagi. Kedekut betul. Okey. Kita tengok Okey, nombor 6. Kita teruskan nombor 7. Nombor 7 kat sini. Ungkapkan fungsi dalam bentuk pintasan. Okey. Fungsi dia bagi fx sama dengan negatif itu 2x campur 1/4. Okey. Tolak dengan 49
per 8. Okay, yang ini persamaan dia Y. Ini anggap sebagai Y lah. Dia nak dalam bentuk pintasan. Okay. Apa benda dalam bentuk pintasan? Jadi kita ada persamaan, beberapa jenis persamaan lah kan. So, persamaan kat sini. Tengok. Okay. Jadi kalau kamu tengok kat sini, saya buat first kali dia Y sama dengan MX tambah C. Betul. Okay. Ini garis lurus. Kan, garis lurus. Bentuk pintasan sebenarnya dia macam ni je. Persamaan am dia iaitu Y sama dengan AX. Yang vertex form bentuk vertex Bukan bentuk vertex. Ini bukan kuadratik ni. Ni tak ada square. Oh. Ini straight line je ni. Tapi dia tak ada apa? Kuasa 2 ni. Ke soalan ni ada salah ni? Sekejap. Saya rasa Aziz kata dia bentuk vertex kan? Saya rasa yang ini dia salah tau soalan ni. Dia sepatutnya ada kuasa 2 kat sini. Jadi sebab apa? Bentuk kita dalam fungsi kita, fungsi kuadratik, kita ada 2 jenis. Dalam fungsi kuadratik ada 3 jenis. 3 jenis. Yang pertama sekali kita panggil dia bentuk am. Bentuk am tu yang Y sama dengan AX kuasa 2 campur BX campur C. Ini bentuk am. Okay. Yang kedua dalam bentuk kita panggil dia bentuk pintasan. Bentuk pintasan. Bentuk pintasan adalah bentuk yang kalau dalam am ni kita boleh faktorkan dia. Dia akan jadi macam Y sama dengan tu. Ini bentuk pintasan. Kan? Kita punya faktor dia. Ini kita panggil dalam bentuk pintasan. Dan yang ini adalah pintasan X dua-dua ni. Ini adalah bentuk pintasan. Okay. Jadi biasanya ni adalah A lah. A. Yang ini X campur A. X campur B. Kan? Ini. Sini kan. Okay. Yang ketiga adalah bentuk vertex. Bentuk vertex. Bentuk vertex yang Y sama dengan A. X campur P. Square campur Q. Okay. Tadi mungkin silap ada, dia lupa tertinggal kuasa 2 ni. Kita letak balik dah kuasa 2 dia. Kau tak boleh buat soalan ni. Kan? Jadi kita kena tukarkan dia ke dalam bentuk pintasan. Bila nak tukar dalam bentuk pintasan, kita kena tukar dulu dalam bentuk am. Lepas tukar bentuk am, baru boleh tukar pada bentuk pintasan. Jadi bentuk am macam mana? Bentuk am kita kena faktor lah benda ni. Kan? Kita faktorkan saja. Okay? Bila kita faktor pula, kita expand saja benda ni kan. Expand kita akan dapat negatif 2 X kuasa 2 darab 2. Kita akan jadi tambah dengan 1/2X campur dengan 1/16. Tolak 49/8. Kita expand negatif 2X kuasa 2 tolak dengan X. Kemudian kat sini tolak 1/8 tolak 49/8. Jika kita akan jadi negatif 2X kuasa 2 tolak X tolak 50/9. 50/8. Betul lah. Soalan ni ada salah ni dia buat ni.
Oh, saya salah. Sorry. Bukan dia salah, saya salah. Kan? Yang ini tapi tak boleh buka. Betul. Apa saya tak negatif 50/8. Tak apa. Tu faktor dia. A kita negatif 2, B kita negatif 1 dan C kita negatif 50/8. Sorry, saya tak tengok lah soalan ni. Kan? Sebab tu dia jadi pelik lah, nampak tak boleh faktor. Dia silap ni, dia banyak silap. Saya cuba tukar kepada bentuk yang lebih cantik. Saya rasa Zik, Ya. yang ni tak boleh negatif. Dia banyak silap ni buat soalan ni. Yang ni kena positif. Kalau positif dapat saya rasa. Tengok aja. Kalau dia positif kat sini, maksudnya sini akan jadi 48/8. Positif 48/8. Ini dapat negatif 2x kuasa 2. Okey. Tolak dengan x campur dengan 48/8, 6. Cuba kita faktor tengok dapat. Yang ni dapat. Jadi kita akan dapat kat sini x kita sama dengan negatif 2 dan x sama dengan 1.5. Yang ni boleh. Okey. Dia silap ni. Mungkin dalam soalan sebenar dia ada pembetulan lah. Saya dapat, saya ambil ni internet dia tak ada pembetulan. Okey. Jadi kita boleh tukarkan kepada bentuk pintasan. Okey. Pintasan maksudnya kita akan tukarkan jadi fx sama dengan a dia jangan ubah a. Negatif 2 jangan ubah a dia. Sebab formula kita a. A ada kat depan. A ada kat depan, lepas tu yang ni dia punya pintasan. Pintasan maksudnya faktor kita. Dari sini kita akan dapat x tambah 2. Yang ini 3/2. 3/2. Kalau nak buat 3/2 pun tak apa, tak ada masalah. Kita buat tu x tolak 3/2 pun boleh. Sebab bentuk pintasan maksudnya biar kita nampak benda ni adalah dia punya pintasan. Ini namanya bentuk pintasan. Ini jarang ni dalam buku. Ini silibus ni baru tahun ni ada. Kan? Iaitu ada 3 bentuk. Bentuk arm, bentuk pintasan, bentuk vertex. Okay. Markah dia bagi ni, buat markah dia 2 je. Kan? Lepas tu dia salah pula soalan tu. Nanti saya rasa budak Johor dapat bonus ni. Kan? Seronok lah soalan ni bonus. Okay, tengok B. Boleh ni? Boleh. Boleh Ini saya dah adjust ni. Kena adjust soalan. Okay, B. Soalan B dia pula. Diberi fungsi kuadratik. Sebab kat sini. Soalan B dia bagi fungsi kuadratik fx sama dengan negatif x kuasa 2 campur 4x campur 12 dengan keadaan A sama dengan negatif 1, B sama dengan 4 dan C sama dengan 12. Rajin betul dia tulis balik. Kan? Okay. Buat generasi terhadap bentuk graf apabila A berubah kepada negatif 8. Okey. Yang ni kamu kena faham. Yang belakang sekali ni adalah pintasan. Pintasan Y. Pintasan Y menunjukkan dia punya kedudukan dia. Okey. Kedudukan dia kat mana? Naik turun. Okey. Yang tengah ni B. B dia menunjukkan graf tu dia duduk kat mana? Kiri, kanan. Kiri atau kanan? Kiri atau kanan? Yang ini, atas bawah. Atas bawah. Atas bawah. Nampak? Yang depan ni sekali, menunjukkan bentuk graf dan saiz. A. A ni menunjukkan bentuk graf dan saiz. Okay? Bentuk A. A, kalau dia positif, bentuk dia senyum.
Kalau negatif bentuk nilai lazam. Jadi negatif atau positif hanya menunjukkan bentuk. Kan? Saiz macam mana? Nombor dia. Saiz adalah nombor. Maksudnya kita bila nak tengok saiz kita jangan tengok negatif. Tengok nombor dia. Kan? Contoh nombor dia kat sini. Yang asalnya dia bagi sama dengan A sama dengan negatif 1. Dia kata tukar jadi A sama dengan negatif 8. Jadi maksudnya dua-dua bentuk sama. Jadi bila tengok saiz kita tutup. Dan saiz dia berlawan, berkadar songsang dengan dia punya nombor. Berkadar songsang. Maksudnya kalau lagi kecil nombor tu, lagi kembung, lagi gemuk. Nampak? Kalau lagi besar nombor tu, lagi kurus graf tu. Kan? Katakan graf dia asal dia macam tu. Ini untuk A sama dengan 1. Bila A sama dengan 8, graf dia kurus. Macam tu je cerita dia. Jadi dia suruh cerita apa? Bentuk dia kata buat generasi. Generasi maksudnya dia sebut atau ayat. Kan? Jadi cerita ni pasal apa? Apa kita panggil ni? Gemuk kurus. Lebar. Saiz dia. Lebar. Menunjukkan saiz kelebaran. Kelebaran graf. Maksudnya apa ni? Lebih besar nombor dia berkurang. Kamu faham A. Okay. Kalau C berubah, dia naik turun. Dia makin naik atau makin turun. Dia naik makin turun. So C berubah. Kalau tengah berubah, sama ada dia berada di kiri atau di kanan. Macam tu perubahan dia. Okey. Kemudian jika graf itu bergerak 5 unit ke atas. Ini cerita ni. 5 unit ke atas. Tentukan titik maksimumnya. 5 unit ke atas, tentukan titik maksimumnya. Okey. Untuk graf ni, nak tentukan titik maksimum. Macam mana kita tentukan titik maksimum untuk graf ni? Tengok graf ni. Untuk 2. Markah bagi 2 je. Cerita. Aduh. Okey. Fx sama dengan negatif X kuasa 2 campur 4X campur 12. Kan? Kemudian dia kata graf itu bergerak 5 unit ke atas. Bila dia bergerak 5 unit ke atas, perubahan hanya berlaku dekat dia punya pintasan. Pintasan ni akan berubah. Bentuk semua tak berubah. Pintasan berubah. Sebab dia bergerak ke atas. Macam tadi saya kata, bergerak ke atas, C berubah. Jadi bila asal dia 12, dia naik lagi, dia akan jadi 17. Kan? Dia akan jadi 17 kan? Okey. Jadi saya akan masukkan kat sini, bergerak ke atas, Fx sama dengan 17. Negatif X kuasa 2 campur 4X campur 17. Okey. Jadi nak cari titik minimum, kita kena dapatkan paksi simetri. Formula untuk paksi simetri. Paksi simetri formula dia X sama dengan negatif B per 2A. Kalau kamu lupa, kamu boleh buat dy dx. Dy dx sama dengan kosong, sama. Sama, dy dx pun sama, boleh pakai. Ini negatif B. Negatif 4 per dengan 2A, negatif 1. Jadi kita akan dapat kat sini 2. Jadi X sama dengan 2, masuk balik. Dapatlah koordinat dia. Jadi koordinat titik minimum dia adalah 2. Ini kiralah Y dia berapa. Negatif 2 kuasa 2. Okay, 2 kuasa 2. Campur dengan 4 kali 2. Kemudian campur 17. Kita akan dapat 21. Boleh faham ke, Zik? Boleh. Boleh Okey. Sah tak set Johor ni? Set. Okey. Satu lagi sempat kita buat. Nombor 8. Kan? 2 titik mempunyai koordinat E, F, C ni kan? E dan F. Jika C terletak atas garisan pembahagi 2 sama serenjang bagi EF. Okay. Dekat sini saya akan buat A untuk EF dulu. Kan? EF 2 titik koordinat E. Meletak je koordinat dia. 4. Ni letak je sini 8, 6. Letak je F. Okey. Jadi 2 titik ni saya sambung. Satu garisan. Kemudian dia kata pembahagi 2 sama serenjang EF. Jadi sama serenjang tengah-tengah. Ni kena sama penyang. Penyang kita akan dapat titik tengah dia kat sini.
Titik tengah maksudnya 2 campur 8, 10 bahagi 2, 5. 4 campur 6, 10 juga bahagi 2, 5. Jadi titik tengah kita kat sini adalah 5, 5. Dan dia kata kat situ adalah pembahagi 2 sama serenjang, maksudnya berserenjang. Berserenjang apa kaitan kita? Dia punya kecerunan. Kecerunan dia M1, M2 sama dengan negatif 1. Jadi kecerunan dia adalah songsang. Kan? Songsang. Okay. Jadi saya akan dapat M dia dulu. M sama dengan 6 tolak 4 per dengan 8 tolak 2. Kita akan dapat kat situ 2 per 6. 1 per 3. Jadi M ni adalah sama dengan 1 per 3. Maka M satu lagi ni adalah negatif 3. Kan? Songsang negatif 3. Tukar simbol, pusing. Dan tukar simbol, pusing. Positif jadi negatif. 1 per 3 jadi 3 per 1. Itu konsep untuk berserenjang. Okey. Kemudian dia kata titik T terletak di atas garis 1. Cari nilai T. Jadi ada satu titik lagi. Iaitu kita panggil dia 2T. Ambil letak je. Koordinat dia saya ambil letak je. Jadi maksudnya apa? Kita boleh guna apa? Kecerunan untuk mendapatkan T. Boleh buat pakai kecerunan. Jadi kat sini saya akan gunakan, kalau guna kecerunan, simple je. Kita akan guna T tolak 5 ni per dengan 2 tolak 5 sama dengan negatif 3. Kecerunan. Jadi kita akan dapat kat situ T tolak 5 sama dengan negatif 3 darab dengan negatif 3. T sama dengan 9 campur 5. T sama dengan 14. Okey. Boleh, Zik? Ingat, Boleh ingat. B pula. Soalan B kat sini. Satu titik R bergerak dari dua titik tetap P dan Q dengan keadaan kan, PR adalah separuh jarak QR. PR adalah separuh jarak QR. Cari persoalan lukis. Kita kena lukis titik tetap kan. Okay, titik tetap dia 1P. 10. Satu lagi adalah Q. 2 negatif 3. 2 negatif 3. Dia letak je garisan. Dia tu kita tak payah ni. Okey. Kemudian dia kata jarak PR adalah separuh daripada jarak QR. Jadi R duduk tengah-tengah. Kan? QR lagi panjang sini. Jarak dia. Jadi jarak dia kat sini sentiasa. Dia buatlah macam mana pun ni R adalah separuh. Okey. Ini jarak dia kita ambil kat situ maksudnya PR PR ialah sama dengan 1/2 daripada QR. Terus buat je, masuk je. Okey, tapi tak cantik ada pecahan, kita pindahlah jadi 2 PR sama dengan QR. Jadi kita boleh buat formula jarak untuk locus. Formula jarak iaitu 2 formula jarak square root. Square root. 2 kurungan kuasa 2 tambah tolak. Okey. Jadi biasanya kalau melibatkan locus dia mesti X tolak Y tolak. X tolak Y tolak. Siapa yang kaitan? Bahasa ini ambil P. Jadi X dia adalah 1, Y dia 0. Belah sini kita ambil Q. X dia 2, Y kita negatif 3. Jadi positif 3 jadi kat sini. Okey. Ini tak muat saya ambil kertas. Okey. Jadi kat sini kita hapuskan dulu punca kuasa 2. Kuasa 2 kan semua termasuk yang ni, dia akan jadi 4. Ini akan jadi X tolak 1 kuasa 2 campur Y kuasa 2 sama dengan tutup. Yang ini yang tinggal adalah X tolak 2 kuasa 2 campur Y campur 3 kuasa 2. Expand. Expand kita akan dapat 4 X kuasa 2 tolak 2X campur 1. Bila jadi macam ni ada X dengan Y, kalau boleh kamu asingkan. Tambah Y ke bawah.
Seolah-olah tak muat tapi muat saja. Kan? Yang ni pun sama. X kuasa 2 tolak 4X campur 4 campur ini Y ke bawah. Campur dengan 6X 6Y. 6Y campur dengan 9. Supaya senang kita nak settlekan ni. Jadi kat sini kamu akan dapat 4X dengan X. Locus mesti sama dengan kosong. Jadi 4X dengan X. Yang tinggal 3X kuasa 2. 4Y dengan Y akan jadi tinggal 3Y kuasa 2. Yang ni. Negatif 8X. Negatif 8X campur 4. Negatif 8 campur 4. Jadi negatif 4X. Y tak ada. Pindah terus. 6, negatif 6. Okey. Nombor belakang. 4. 4 yang ini 13. 4 tolak 13. 4 tolak 13 akan dapat negatif 9. Boleh? Ingat Aziz? Locus Locus pun antara favorite juga untuk eksperimental ni. Okey? Boleh okey. Jadi untuk hari ni kita sampai sini dulu. Boleh? Kita buat 1,5 jam lah. Kan? Okey? Nanti kamu tandalah dekat kamu punya tu. Saya pun tak tanda pun. Dia kamu tanda je. Kamu tanda je 1,5 jam. Okey. Yang lainnya kamu boleh try buat, tak apa. Kejap. Sebelum kamu buat kat situ, saya nak bagi tahu kalau kamu cuba kejap. 10. Okey, nombor 11. Kan? Nombor 11 ni soalan salah. Ini salah juga. Yang lain okey. Yang lain boleh kot kan. Jadi kalau kamu try tak apa. Ya, nanti kita next kita akan sambung dulu yang ni. Sambung yang ni dulu kan sampai habis. Ini antara set yang bagus Johor tu ni. Boleh Zik? Boleh. Okey ya. Jadi kalau apa-apa ada soalan lain ke kamu WhatsApp ke saya. Ada nombor saya kan? Ada. Kamu WhatsApp, kamu ambil gambar, kamu WhatsApp, kamu tengok cikgu soalan ni macam mana nak buat. Ataupun kamu dah buat tapi rasa macam salah ke, sangkut ke, kamu WhatsApp je, tak ada masalah. Okey? Okey. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi pada next session kita hari Jumaat kot saya rasa. Jumaat Jumaat. Okey. Okey. Tak apa, nanti WhatsApp lah saya. Okey? Kita jumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Baik.